Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita di channel Cikgu Noah. Okey, nampak pizza ni sedap, menyelerakan. Okey, kenapa saya tunjukkan gambar pizza ini? Okey, sebabnya pada kali ini kita akan bincangkan topik yang terakhir dalam tajuk RBT tingkatan 2 ini, iaitu 2.6 reka bentuk makanan. Dan pada hari ini kita akan bincangkan subtopik yang pertama, iaitu 2.6.1 mentakrifkan reka bentuk makanan. Tapi sebelum itu, kepada yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan subscribe dan aktifkan loceng notification supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti perkongsian saya yang seterusnya. Reka bentuk makanan ini sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian manusia kerana makanan merupakan keperluan primer manusia. Makanan ni maknanya kita punya keperluan utama. Tak ada makanan, tak boleh hidup. Tak kisahlah macam mana bentuk makanan yang kita ambil tu. Kalau mereka yang lebih kaya, yang banyak duit, mungkin makanan mereka lebih mewah. Tapi kalau yang kurang berkemampuan, yang miskin, mungkin makanan mereka itu adalah tak seberapa. Bahkan yang lebih miskin lagi, mereka hanya makan itu sekadar untuk mengalas perut. Pada masa kini, wujud pelbagai produk makanan dengan gaya reka bentuk yang menarik bersesuaian dengan gaya hidup manusia masa kini. Dulu kita tak terfikir pun pada masa kini ada minuman teh las, contohnya yang boba tu. Dulu kita tak terfikir, tapi pada masa sekarang dia dah jadi trend. Ada produk-produk minuman dalam tin. Dia berubah mengikut trend. Trend semasa. Dan aliran gaya hidup moden pengguna telah memacu perubahan industri reka bentuk makanan dan seterusnya reka bentuk pembungkusannya. Dia punya packaging tu. Dan keperluan setiap individu adalah berbeza kerana dipengaruhi oleh beberapa faktor, iaitu fisiologi, agama, budaya dan juga geografi. Agama, contohnya orang yang beragama Islam, mereka tidak boleh ambil makanan yang dikatakan haram. Contohnya orang Islam, budaya. Orang Melayu, contohnya mereka makan apa biasa, nasi lemak. Tapi kalau India, makanan dia biasanya chapati. Kalau Cina, apa makanan yang biasa diambil. Mengikut budaya tertentulah. Tapi pada masa sekarang saya rasa semua kaum ini dah boleh menikmati ataupun mengambil makanan daripada budaya kaum lain. Dan untuk memenuhi keperluan individu, reka bentuk makanan yang dihasilkan perlulah mampu menarik perhatian mata yang memandang.
Packaging yang dihasilkan itu mestilah menarik, supaya dapat menarik perhatian pengguna untuk membeli makanan tersebut. Dalam mentakrifkan reka bentuk makanan ini, ada dua aspek yang perlu kita tengok. Yang pertama, dari segi takrif reka bentuk ataupun maksud reka bentuk. Yang ini kita dah bincang di tingkatan 1, apa itu reka bentuk. Reka bentuk bermaksud pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Dan produk yang dihasilkan ini mesti mempunyai nilai estetika, fungsi, keupayaan, pembuatan dan kebolehpasaran. Seterusnya kita tengok apa itu maksud makanan. Saya rasa semua orang tahu apa itu makanan. Makanan ialah sesuatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal atau cecair dan dihasilkan daripada haiwan atau tumbuhan. Ciri-ciri makanan terdiri daripada pelbagai tekstur, rupa, rasa, bau dan juga warna. Seterusnya apa itu maksud reka bentuk makanan? Reka bentuk makanan adalah aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Reka bentuk makanan ini dipengaruhi oleh permintaan, budaya, sosial, tempat dan cara hidup sesebuah masyarakat yang berubah mengikut trend. Reka bentuk makanan boleh memberikan nafas baharu dalam membangunkan sektor makanan di negara ini. Dan reka bentuk makanan menawarkan sumbangan inovatif dalam industri makanan yang berkembang secara berterusan. Aspek reka bentuk makanan. Termasuklah proses, kaedah dan ruang tempat produk diproses, diedarkan dan digunakan. Yang kedua, dari segi estetika, komunikasi dan perwakilan. Yang ketiga, peralatan dan perkakasan yang digunakan untuk menyediakan dan mengambil makanan. Yang keempat, semua aktiviti komunikasi yang dilaksanakan untuk mempromosikan produk makanan. Setiap kaum di Malaysia mempunyai makanan tradisional yang unik dan menarik. Makanan-makanan tradisional setiap kaum, biasanya ini kita jumpa ataupun biasanya dibuatlah pada musim-musim perayaan. Contohnya, kalau kaum Melayu, apabila mereka menyambut perayaan hari raya puasa, cuba bayangkan apa makanan yang ada pada sambutan hari raya. Kita bayangkan ada lemang, ada ketupat, ada rendang. Itu kaum Melayu. Tapi kalau kaum India, apabila mereka menyambut Deepawali, apa makanan-makanan yang biasanya dihidangkan? Begitu juga dengan kaum Cina. Cuba bayangkan dan kalau boleh senaraikanlah apa makanan-makanan tradisional untuk setiap kaum di negara kita ini. Makanan tradisional pelbagai kaum ini telah diinovasikan dari segi reka bentuk untuk dikomersialkan mengikut trend. Contohnya, dulu ketupat. Ketupat nasi, kalau yang tradisional biasa dibuat dengan
daun kelapa lah yang dianyam. Okay. Tapi sekarang ini kita dapati untuk membuat ketupat nasi itu lebih mudah sebab dah ada dalam paket. Ketupat nasi dalam paket itu kita just rebus yang dalam paket itu saja. Lebih mudah. Dia dah inovasikan dibuat perubahan mengikut trend semasa. Orang sekarang duduk di bandar, mana nak dapat daun kelapa untuk buat ketupat nasi itu. So telah dikomersialkan, dibuat inovasi perubahan untuk membuat ketupat nasi itu. Itu satu contoh. Begitu juga mungkin makanan sekarang ini dibuat dalam bentuk frozen supaya dia lebih tahan lama. Ketupat palas contohnya. Ketupat daun palas itu biasanya kalau kita makan itu dia mungkin hanya tahan beberapa hari, 2 ataupun 3 hari. Tapi banyak sekarang, contohnya PKP tak dapat balik beraya, ibu bapa di kampung hantar ketupat, ketupat frozen. Begitu juga untuk kaum lain. Contohnya kuih bulan. Bagaimana kuih bulan diinovasikan. Mungkin diubah. Contohnya dari segi bentuk. Diubah dari segi rasa. Kuih bulan yang asal mungkin contohnya terlalu manis. Ada mungkin beberapa orang, setengah orang dia tidak suka yang terlalu manis, so diubah sedikit mengikut keperluan dan juga mengikut trend semasa. Itu adalah beberapa contoh. Klasifikasi reka bentuk makanan. Kalau tengok gambar yang pertama ini, itu adalah makanan reka bentuk susunan. Makanan dalam pinggan ataupun bekas. Makanan ini bagaimana disusun. Disusun dalam bekas ini untuk menjadikannya nampak lebih menarik. Yang kedua, reka bentuk pada makanan itu sendiri. Bentuk makanan itu bagaimana dibuat, dihias. Contohnya biasa kita tengok kek lah. Kek ni pun dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai warna. Dia punya acuan yang menarik. So ini adalah dua klasifikasi pada reka bentuk makanan. Itu saja perkongsian saya untuk kali ini. So jangan lupa pada yang belum subscribe untuk tekan subscribe dan aktifkan loceng notification, like dan share perkongsian ini andainya bermanfaat. Sekian, terima kasih.